Cabaran yang selalu kita hadapi dengan kewangan ialah apabila di hujung bulan kita tak tahu di mana duit kita pergi. Kita dah berusaha untuk mendapatkan pendapatan tapi tiba-tiba tak ada, dah habis. Jadi sentiasa jejak perbelanjaan anda supaya anda tahu ke mana setiap ringgit anda pergi. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seperti mana yang dijanjikan, kita akan bawakan perbincangan berkaitan dengan Piala Sumbangsi yang akan kita pancarkan juga melalui saluran-saluran di RTM. Kita perkenalkan tetamu saya yang sememangnya akan sangat sibuk dalam musim Liga kali ini. Terima kasih kerana bersama kami Encik Jabir Haji Syafiee, penerbit penyelaras Liga Malaysia 2023. Terima kasih. Dan kita juga bawa bersama host yang akan menjadi sebahagian besar daripada pengulasan dan pengacaraan, Encik Rasli Jumaat dan juga Encik Syafiq Kahar, pengulas sukan yang akan turut membantu dalam menjayakan misi kita untuk membawa Malaysia Football League kepada anda secara langsung melalui RTM. Berapa jumlah perlawanan yang akan kita bawakan? Terima kasih kepada SPM jemput kami daripada unit Sukan TV. Keseluruhan RTM mengambil 75 perlawanan. 75 perlawanan di mana satu Piala Sumbangsi, di mana perlawanan tu malam ni. Liga Super 52 perlawanan. Piala FA kita ambil 8 perlawanan dan juga Piala Malaysia 14 perlawanan. Jadi apakah persiapan kita di RTM untuk memastikan bahawa kita membawakan yang terbaik untuk para penonton sebagai rakan penyiar MFL? Alhamdulillah, pada tahun ini, bermula pada tahun lepas lagi, unit Sukan TV kita cuba membuka tirai ataupun cuba treatment baru menggunakan augmented reality, AR. So kita punya AR set kita di studio. Dan kalau ikut perubahannya dari segi flow kerjanya pada sebelum ni, tahun sebelum ni, kita untuk Liga Malaysia kita ke lokasi. Kita buat game, cutting game di lokasi lah. So pada tahun ini satu pembaharuan yang lain lah. Kita buat seperti mana kita buat macam World Cup sebelum ini, AFF. Jadi kita menerima feed daripada luar, daripada penerbitan di luar yang telah dilantik oleh pihak MFL sendiri dan syarikat pemegang hak siaran di mana pembelian hak siaran itu yang telah dilakukan oleh pihak RTM. Jadi kita menerima siaran sahaja dan kita buka studio sebagai kita punya permulaan sebelum sepak mula dilakukan. Baik, sebagai permulaan setiap musim sudah pasti Piala Sumbangsi ataupun Charity Shield lah kalau yang minat EPL kan. Charity Shield. Piala Sumbangsi akan menjadi rebutan kali ini di antara JDT dan Terengganu, yang mana JDT telah pun menang kedua-dua piala, jadi bertemu dengan Terengganu yang bukan naib juara. Apakah yang bakal kita saksikan nanti dalam pertemuan dua gergasi bola sepak tanah air? Baik, saya lebih melihat dalam liga sebelum ini dia ada dua fans, satu JDT dan satu lagi non-JDT. Jadi itu yang tak boleh dinafikan lah, memang itu pengaruh yang besar. Jadi pengaruh itu apa saya mengharapkan pada musim kali ini, pasukan-pasukan lain seperti pasukan Selangor FC, begitu juga pasukan Kedah, pasukan Sabah pastinya, pasukan Terengganu akan mampu untuk mencabar gegasi bola sepak. Walaupun kita tahu bahawa pasukan JDT ni di ranking klub ranking Asia kita berada di 156, 156. Lain-lain tak ada dalam ranking 402. Jadi saya mengharapkan bahawa tim-tim lain mampu untuk mencorak
bagaimana fasiliti yang dimiliki oleh pasukan JDT dan seterusnya. Sejarah Piala Sumbangsi Encik Syauqi Kahar, pada tahun 1984 juga kita saksikan Selangor bertemu Pahang. Selangor pada ketika itu juga menjuarai kedua-dua piala dan bertemu dengan naib juara iaitu Pahang. Jadi seolah-olah mengulang sejarah lama. Apakah yang boleh kita saksikan sebentar lagi? Adakah pertemuan sengit ataupun Encik Syauqi rasa JDT akan kalau kita lihat dari segi prestasi ataupun kedudukan semasa kedua-dua pasukan, saya kira kedua-dua pasukan memiliki kelebihan. Namun saya melihat faktor bermain di Stadium Sultan Ibrahim memberikan kelebihan kepada pasukan JDT kerana mereka bermain di home. Jadi faktor itu kita tidak dapat elakkan dan penyokong mereka begitu bersemangat. Kita dapat lihat setiap kali JDT bermain di gelanggang sendiri, mereka akan menyudahkan peranan itu dengan kemenangan. Tetapi bagi pasukan Terengganu, kita juga tidak harus memandang kecil tentang keupayaan mereka. Terengganu adalah sebuah pasukan yang saya kira memiliki satu barisan pemain yang baik. Dengan kemasukan beberapa pemain baru dalam pasukan Terengganu ketika ini, saya yakin bahawa JDT akan berdepan satu situasi yang agak sukar untuk mereka. Namun seperti yang saya katakan tadi, kelebihan mungkin di tangan pasukan JDT. Encik Syauqi pernah bekerja dengan ramai pengacara, ramai pengulas. Ada seperti Allahyarham Hasbullah dan juga Datuk Rahim Razali. Betul. Jadi kini anda akan berganding dengan nadi baru, dengan generasi baru. Apakah perbezaannya? Okey. Dalam bidang ulasan, sememangnya setiap pengulas memiliki aura ataupun gaya penyampaian yang tersendiri. Kalau kita lihat Allahyarham Datuk Hasbullah Awang, Datuk Rahim Razali, mereka memiliki cara penyampaian ulasan yang agak unik pada saya. Jadi keunikan itulah yang sama ada perlu dicari oleh pengulas-pengulas baru ataupun perlu memastikan bahawa delivery tone penyampaian dalam ulasan bola itu yang terbaik dapat dilakukan. Allahyarham Datuk Hasbullah untuk kami di RTM, auranya tu sama saja. Betul. Orangnya sama. Dan untuk generasi baru, apa yang kita boleh harapkan daripada para pengulas generasi baru yang akan bergandingan dengan otai-otai? Baik, pada saya melihat inisiatif mereka banyak. Mereka memang sentiasa follow up tentang isu-isu terbaru dan iltizam mereka tu memang luar biasa. Saya melihat bagaimana mereka sentiasa mengikuti. Kalau sekarang ni media-media baru banyak kita boleh ketahui dalam tempoh yang terdekat. Ada saja berita yang bakal mereka akan kongsikan dan saya mengharapkan bahawa gandingan baru dengan lama, saya rasa bukan lamalah. Kita mengharapkan bahawa seimbanglah dari segi gaya bahasa, begitu juga dengan intonasi dan keyakinan kita persembahkan suatu kita mengulas tu adalah satu aspek yang boleh menarik penonton untuk mendengar, kerana kita sebahagian daripada live ataupun siaran secara langsung itu kita perlu mencorakkanlah, perlu sebab ada identiti sendiri, tapi bergantung kepada semua. Sebab saya waktu dahulu dengan arwah Datuk Hasbullah Awang juga, saya memang rapat sangat. Kalau dilihat daripada basikal sampailah ke bola sepak kan, kita boleh ikut, dia ada trademark dia sendiri. Jadi saya rasa pengulas-pengulas baru ni perlu mencari identiti mereka dan supaya mereka lebih diingati hingga ke orang cakap evergreen lah sampai bila-bila. Apakah homework yang perlu dilakukan oleh seorang pengulas sukan? Kalau bersiaran mungkin 2 kali seminggu? Ya, 2 kali seminggu. Berapa hari dihabiskan dalam membuat homework untuk memastikan lengkap ketika datang untuk mengulas? Okey. Dalam bidang ulasan ni, perkara penting yang perlu dititik beratkan adalah penyelidikan, research. Jadi lazimnya macam kami di pengulas ini, kita sudah pun memulakan research ini sebaik sahaja habis liga itu sebenarnya kerja-kerja penyelidikan itu untuk mengetahui tentang development, prestasi, kemajuan sebuah pasukan atau pemain itu telah pun dilakukan. Jadi tambahan lagi bila kita telah menerima jadual ulasan, tugasan untuk ulasan, jadi lazimnya kita akan dah bermula. Once kita dah tahu kita punya game mana, jadi kita akan fokus kepada pasukan yang telah, perlawanan yang telah pun ditugaskan kepada kita. Jadi penyelidikan, pembacaan dan ingatan untuk kita memastikan semasa kita mengulas kita dapat meluahkan apa maklumat yang kita ada.
Untuk peminat-peminat bola sepak yang menonton anda, sudah pasti mereka ingin tahu, kalau anda merupakan sebagai contoh peminat JDT, bagaimana untuk anda tidak zahirkan bias dalam penyampaian? Baik, kebetulan saya pula memang lahir IC saya 01, saya lahir di Johor. Tapi saya tidak fanatik pada satu pasukan kerana daripada awal dulu kami telah ada kursus kami diberitahu bahawa kita kena neutral. Mungkin dari segi informasi itulah kalau dulu kerana arwah Datuk Hasbullah kenapa orang kata dia favor kepada Selangor. Tak, dulu Selangor adalah website dia ataupun informasi dia lebih banyak daripada pasukan-pasukan lain. Jadi kerana itulah mungkin kita dapat lebih banyak info tentang suatu pasukan. Jadi saya mengharapkan dalam tempoh terdekat ni pasukan-pasukan ada maklumat, berkongsi maklumat dalam website mereka sendiri. Kadang-kadang kalau kita lihat dari Malaysia ni tak banyak sebenarnya pasukan yang up to date tentang apa yang berlaku. Jadi saya mengharapkan setiap fan dan juga pasukan kelab-kelab ni ataupun FC ni mampu memberikan satu informasi terkini lah tentang apa yang terjadi kepada pasukan masing-masing. Jadi kalau tak, kita kena cari sendiri. Selain daripada apa yang akan disajikan dalam bentuk perlawanan, kita akan bawakan satu program baru, Sekilas Liga. Ya, Sekilas Liga. Sekilas Liga tu lebih kepada dia mengupas isu-isu tentang perlawanan yang dah berlangsung lah. Macam sorotan-sorotan perlawanan begitu. Jadi sebelum perlawanan yang bakal berlangsung atau perlawanan yang telah pun? Yang telah berlangsung, dan dia juga kupasan isu berkenaan dengan player-player dan sebagainya. Jadi bila agaknya siaran-siaran ini akan dipancarkan melalui saluran RTM dan juga Sukan TV? Permulaan yang saya ingat permulaan untuk Sekilas Liga pada malam tadi sebenarnya. Okey, dan untuk perlawanan bola sendiri ataupun Liga Malaysia ni di RTM, kita based on perlawanan yang proses pemilihan perlawanan bersama dengan syarikat ataupun saluran rakan penyiar yang satu lagi lah. Jadi semua ni akan kita kemas kinikan bukan saja melalui siaran di TV2 tapi juga melalui Sukan RTM, dan juga boleh ikuti secara maya di RTM Click untuk mendapat maklumat yang lengkap tentang semua atau cara program yang bakal kita sampaikan kepada anda. Selain itu, OKTV juga ada memancarkan siaran-siaran berkaitan dengan MFL. Jadi kita akan cuba pastikan bahawa anda mendapat pengalaman selengkapnya dalam menonton MFL bersama kami di RTM. Apakah mungkin yang ingin disampaikan kepada para penonton, para peminat bola sepak tanah air sebelum kita mengorak langkah membuka tirai untuk Liga dengan perlawanan Piala Sumbangsi? Okey. Musim ini pada saya adalah satu musim yang mencabar bagi pasukan-pasukan yang bertanding dalam saingan Liga Super. Begitu juga di liga-liga lain. Tapi tumpuan kita kepada saingan Liga Super. Dan saya menjangkakan saingan yang akan berlaku melibatkan 5 pasukan utama top 5 akan rancang. Jadi kewibawaan pasukan JDT sudah tentu akan dicabar oleh pasukan-pasukan lain, dan saya melihat peluang untuk pasukan Selangor, pasukan Pahang, pasukan Negeri Sembilan dan juga pasukan KLCT. Mereka ini adalah sebuah pasukan-pasukan yang dijangka akan memberikan cabaran kepada pasukan JDT. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami untuk membawa satu nafas baru dalam MFL. Kita akan saksikan sendiri malam nanti pertembungan di antara JDT dan Terengganu. Terima kasih kerana menonton kami di RTM, dan sebelum kita bergerak lebih jauh, kita akan berehat seketika untuk